Assalamualaikum. Boleh dengar suara ya? Boleh dengar? Boleh dengar? Okay, nice. So, Assalamualaikum. Okay, saya rasa ada yang baru kan? Ada yang baru kan? Ada pelajar baru kan? Ada pelajar baru. So, sebenarnya kita ada pelajar baru. So, tak adalah saya nak terus next topik. Kita buat pengulangan balik. Tapi kita just buat quick revision. Okay, so nampak kan slide ni? Okay, so kita minggu lepas minggu lepas kita belajar pasal genetics bab 5 kata 4 kan. Okay, so basically awak kena tahu kita akan belajar pasal pembahagian sel dan awak kena tahu benda yang first kali adalah sel. Dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom. Dia asalnya daripada ni tahu. Okay, macam orang nampak kat skrin ni kan, dia macam sekejap. Okay, dia macam ni. Ya Allah. Okay, dia macam benang-benang halus tau. Mana pula? Sekejap Okay, dia macam benang-benang halus. Mana? Tak keluar gambar pula Okay, tak apalah. Sebab saya pula pasti tak boleh tekan. Okay, so dia sebenarnya benang-benang halus. Bila kita nak membahagi, dia akan nampak lebih jelas. Benang-benang halus tu dia akan melingkar. Jadilah kromosom macam ni. Okay, jadi kromosom macam ni. Lepas jadi kromosom ni, kalau awak zoom lagi, awak nampak DNA. DNA ni lah kita punya, yang awak pernah dengar CSI, cerita kan, DNA, mak dengan anak sama, muka sama, semua tu, DNA tu. Okay, dia terdiri daripada nukleotida. Okay, dia terdiri daripada nukleotida. Sekejap Dah stop pula. Sekejap, stop. Okay, dah boleh. Okay, dah. Okay, so dia ada DNA. Okay. So dia DNA. Lepas tu dia nukleotida. Nukleotida ni lah dia ada, bila awak zoom lagi, dapatlah gen. Gen ni lah ada macam kod-kod yang memberi informasi tentang diri kita. Mata macam mana, rambut warna apa, rambut kerinting ke rambut lurus, rambut warna apa lagi? Tinggi, rendah dan sebagainya. Okay, so kat sini genetik ni Okay, so kita cepatkan lagi. So as a quick revision lagi. Dalam kita punya nukleus ni ada semua benda ni, kromosom, DNA dan genetik. So kalau awak tengok kromosom, pas dalam kromosom ada DNA dan dalam DNA ada gen. Gen ni lah menentukan kita punya genetik. Okey, kalau awak tengok kan, kita punya kromosom bentuk macam ribbon ni. Okay, bentuk ribbon ni. Okey, sebenarnya kan, sekejap. Sebenarnya saya sekejap. Dia kena tekan tak dapat. Oh, tak buka lagi patutlah. Okey. Okey. Okay, nice. Okay, so sebenarnya kalau awak nampak macam ni, sebenarnya kromosom ni bila dia nak berbahagi, dia akan melingkar dan makin pendek. Okay, sebenarnya dia bentuk macam ni je. Macam tu je. Sekejap tak nampak jelas Okay, sebenarnya macam ni bentuk dia macam ni. Awak nampak ke? Nampak sekali kan macam ni bentuk dia. So bila kan kita nak bahagikan awak, siapa yang masuk minggu lepas punya kelas, kita nak bahagi sel tu belah sana belah sini kan, betul tak? Kiri dan kanan. So dia akan buat replikasi ataupun replication, dia akan jadi macam bentuk ribbon. Ni minggu lepas saya tak belajar ni saya tak boleh tahu. So dia adalah macam ribbon macam ni. So separuh akan pergi ke kanan, separuh akan pergi ke kiri. Tapi asal je macam satu ni je. Ni, satu ni je. Dia macam ni je. Okay, so setiap kromosom ni dia ada satu genetik yang memprogramkan warna kulit, ketinggian, warna rambut dan sebagainya lah, bergantung kepada tempat-tempat dia. So awak tak boleh tahu pula dekat mana kromosom 23 berapa apa punya kat sini dia punya warna kulit ke apa, tak boleh tahu. Awak tahu secara general je. Okay, lepas tu kita belajar pasal karyotyp lelaki dan perempuan kan. Okay, manusia ada 46 kromosom. Okay, 46 kromosom. Kromosom ni 46, tapi kalau kita kumpulkan dia, kalau awak nampak kat sini kan, kumpul kat sini, dia ada 46 secara total, tetapi dia sebenarnya dia dalam berpasangan set, berpasang-pasangan. Berpasang-pasang. So set 1, set 2, set 3 sampai set 23 kat X dan Y ni set ke 23, kali dengan 2, 46 kromosom. Okay, so setiap satu set ni, setiap manusia kena ada set macam ni. Kalau hilang satu,
kromosom tu tak cukup lah. Bila tak cukup, awak tak jadi manusia. Kalau tak cukup, sama ada dalam kandungan kita, dalam kandungan rahim akan gugur ataupun kita akan dapat sindrom lain. Okay. So yang inilah. Okay. Ni kalau lelaki XY, kalau perempuan XX. Okay. So kita just nak bagi revision je. Okay. Lepas tu ada dua kan, autosom dengan kromosom seks. Autosom ni yang 1 sampai 22. Dan kromosom seks ni ialah XY ni. XY ni dah menentukan seks ataupun jantina seorang tu. Kalau XY, lelaki. Kalau XX, perempuan. Okay, so yang autosom punya kromosom ni lah yang letak warna kulit, rambut kulit kerinting ke tak, dan sebagainya dekat sini. Dekat 1 sampai 20, 1 sampai 23, sampai 22. Tapi dengan XY ni dia hanya menentukan, membawa genetik jantina saja. Dia akan bawa pasal jantina saja. Okay, so lepas tu, okay, sama je. Okay. Minggu lepas kita belajar pasal mitosis dengan meiosis kan. Mitosis, pembahagian sel. Okay, pembahagian sel untuk renew ataupun nak baiki sel luka dan sebagainya. Ataupun awak nak besar. Baby tu baru nak besar, dia akan menghasilkan, badan-badan dia akan menghasilkan, sel-sel badan dia akan menghasilkan mitosis. Sebab nak besar dan nak meninggi dan sebagainya lah. Okay. So, mitosis ni berlaku dekat, kalau dekat manusia, kita panggil soma sel. Soma sel adalah semua sel badan kita, asalkan nama sel je, kita panggil sebagai soma sel. Soma sel membuat mitosis. Okay, kalau untuk meiosis ni, untuk peranakan. Untuk hasilkan sperma dengan ovum, dan dia hanya berlaku dekat dalam ovari dengan testis. Testis lelaki lah. Kalau ovari, perempuan. So, kita berlaku dalam sel peranakan dalam tu yang membuat meiosis. Okey, mitosis ada macam saya beritahu minggu lepas, primate, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa dan pecah. Okey. So, saya tak nak ulang lagi lah, awak boleh baca kan. Okey, kalau meiosis pula dia ada 2 kali pembagian sel. Kalau awak tengok sini 2 pembagian sel, kita ada meiosis 1 dengan meiosis 2. Okay, kalau pembagian sel pertama ni dihasilkan 2 sel anak induk tetapi berbeza. Satu ni berbeza, satu ni berbeza. Sebab masa dekat profasa tu dia ada pindah silang. Okey, siapa yang minggu lepas masuk kelas ni dia faham sikit lah. Okay, dia ada pindah silang. Sebab kita nak campur genetik material tu, kita nak campur genetik. Sebab itulah adik-beradik kita tak sama. Awak tu pasal adik-beradik tak sama kan muka. Dia seakan-akan sama tapi tak lebih kurang tak sama. Okay, sebab itulah berlakunya pindah silang kat sini. So awak nampak kan, bila pembagian sel ni, dia berlakunya kalau meiosis pertama, homolog berpasangan. So kita ada 46 kromosom, so dia berpasangan kan. So kalau 46 bagi 2, 23. So 23 lah line dia buat kat sini. Okay, so anafasa dia berpisah, lepas tu berlakunya sel pembagian pertama. Okay, lepas tu dia proceed dengan meiosis 2. Dia pecah lagi. Okey, pecah meiosis 2 ni hampir sama dengan mitosis. Okey, mitosis macam atas ni. Cuma beza dia ialah kromosom dia tu macam ada nampak hitam dengan putih ni. Sebab dia ada pencampuran genetik material, pencampuran genetik. Okey, so dapatlah 4 anak sel yang berbeza. Kalau meiosis sama sebiji sebab dia tak ada pindah silang. Dan kromosom dekat apa pasal kromosom dekat metafasa ni dia tak berpasangan, dia bukan homolog. Dia susun satu line sampai 46. Kenapa kat sini 4 je? Sebab dia takkan nak lukis sampai 46. So dia buat letak 4 je supaya awak faham. Okey, so faham Itu revision untuk minggu lepas. Okey, so yang ni adalah secara summary lah ataupun ringkasan tentang meiosis 1 dengan meiosis 2. Okey, meiosis 1 meiosis 2 dengan mitosis. Okey, ada soalan? Ada soalan Ya, ni revision minggu lepas punya So saya memang pergi sangat-sangat laju sikit lah. Okey, ada soalan? Tak ada Okey, so sekarang ni adalah kita tengok apa beza mitosis dengan meiosis. Okey, minggu lepas kita awal belajar dua-dua kan, mitosis dengan meiosis. So sekarang awak nak kena bezakan persamaan dengan perbezaan dia. Yang ini selalu keluar dekat soalan paper essay. Paper essay paper 2 dekat bahagian essay. Dia akan tanya, berikan dia kata dia suruh buat pembandingan
Bila soalan SPM menyatakan perbandingan, awak kena buat at least satu persamaan dan satu perbezaan bergantung kepada soalan yang diberi. Okey, katakan dia kata berikan 3 perbandingan. So maksudnya awak tengok 3 markah. So maksudnya 1 markah persamaan, 2 markah lagi perbezaan. So selalunya persamaan ni sikit je berbanding perbezaan. Perbezaan banyak. Okey, contohnya kalau katakan soalan SPM awak keluar apa nyatakan perbandingan antara mitosis dengan meiosis. Okey, so first, apa persamaan dia? Persamaan dia lah berlakunya replikasi DNA. Okey, replikasi DNA ni saya dah beritahu tadi kan yang okey, sekejap Okey, okey. So awak nampak kat sini kan, ni macam benang kan. Okey, macam benang kat sini kan. Okey, benang. Dia masa tu dia tak membahagi lagi. Bila dia membahagi, dia akan jadi saya tak cukup tempat pula. Okey, dia akan jadi macam ni. Dia akan melingkar. So dia akan melingkar dan dia akan pendek dan dia akan jadi macam ni. Sekejap, saya lukis. Saya tak dulu melingkar, saya tulis sini. Dia akan jadi macam ni. Satu je. Macam ribbon satu je. Kat sini . Nampak kan? Ribbon satu je. Okey. Semandangkan mitosis dengan meiosis ni, kita nak bagi dua sel sama rata kromosom tu, kita kena buat replikasi ataupun kita jadikan dua. So bila berlakunya replikasi DNA, masa kat profasa tadi tu, dia jadi tag, jadi macam bentuk ribbon. So separuh akan pergi ke sel satu lagi, separuh akan pergi ke sel satu lagi. So dapatlah dua. Okay, so perbahagian mitosis dengan meiosis berlakunya DNA replikasi ni. Dia jadi kromosom dia replicate, dia buat dua kopi. Untuk satu seorang sini, satu seorang sini. So kedua-dua mitosis dan meiosis berlaku replikasi DNA. Dan dua-dua ni juga adalah kita panggil sebagai pembahagian sel. So itu persamaan mitosis dengan meiosis. Okey, dapat? So kalau kata ada tak komen je terus supaya saya tak. So bagi saya dengan replikasi dia sama mitosis. Tapi apa mitosis? Mitosis kan dua anak sel. Okay, sebab dia berlaku sekali je mitosis berlaku satu sekali kan. Sekali kan. Okey. So dia ada dua anak sel yang dekat. Anak tu sama ke tak sama? Sebab dia tak mitosis kan dia sama rata. Okay. Sebab dia tiada piandah silang. Awak ni dia akan itu tangkut cikgu. Okey, jap. Cikgu apa dia? Sound error. Okey, test jap. Sekat Okey, okey ke? Ke tak sekat-sekat? Test 1 2 3. Okey, dengar. Kalau dengar okey, thumbs up. Okey, dah okey balik Dah okey. Okey, nice. Okey. So saya ulang balik. So saya tak tahu kat mana sekatnya. Okey, so mitosis ni berlaku dekat semua sel badan manusia, kita panggil sebagai sel soma. Semua satu badan kita kecuali sel peranakan. Contoh dekat ovari dengan testis. Itu kita panggil sel pembiakan atau peranakan. Okey. So lepas tu bila mitosis ni kan dia pecah sekali je kan. So dia hasilkan dua anak sel saja. Okey. Lepas tu hilang.
Ini sama. Dan dia tiada variasi. Awak faham tak variasi tu apa? Variasi tu tiada kepelbagaian. Dia kata sel kulit awak luka kan? Siapa cikgu? Ya, internet. Eh, okay, okay. Test 1, 2, 3 dengar ke? Dah okey lah? Yang mana yang lain okey tak? Kalau kita start satu kali. Okey. 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 Confirm? Okey. Try je. Okey, boleh. Okey, so dia kata tiada variasi. Sebab apa variasi ni? Maksud variasi adalah kepelbagaian, perbezaan. Okey, so macam bayangkan awak punya kulit ni luka kan, zap, saya toreh. Saya punya lah, saya toreh tangan saya, luka. So bila nak tutup balik sel ni, dia perlu membahagi betul tak untuk tutup sel tu balik, untuk banyak-banyakkan sel tutup balik tempat tu. Dan sel tu takkanlah berbeza, betul tak? Sel ni berbeza genetik dia. Tak boleh sebab dia tak ada tujuan pun nak bezakan. Dia kena sama sebiji, semua sel sama. Sebab nak tutup tempat tu. Okey. Tu maksudnya variasi, tak ada tak ada pelbagaian. Okey, so nanti saya akan cerita dekat bahagian meiosis apa maksud variasi tu Okey, meiosis berlaku 2 kali pembahagian sel. Ada meiosis 1, meiosis 2. Okey, meiosis 1 ada pindah silang. So kena ada pindah sekejap. So kena ada pindah silang sebab dia ada sesentuh dekat profasa 1. Okey, lepas tu dia menghasilkan 4 anak sel sebab dia bila pecah sekali dia ada 2 dan 2 ni pecah lagi dapatlah 4 anak sel. So bila 4 anak sel dapatlah 4 anak sel berlaku di dalam sel pembiakan. Dia berlaku dekat dalam testis dengan ovari sahaja. Okey, dan kan ada pindah silang. So bila pindah silang ni dia mencampurkan genetik material dia. So automatik genetik dia pun berbeza. Sebab itulah saya kata tadi, kalau yang meiosis ni kan peranakan nak menghasilkan organisme yang baru, offspring ataupun keturunan yang baru. Awak perasan kan muka tak sama semua kan? Tak sama muka anak bukan muka anak dengan mak tak sama, hampir tapi seiras. Iras tapi tak sama sebiji sebab because of masa proses meiosis tu ada pindah silang, bercampur sikit. Okey. Dan awak perasan kan kita kan serologiknya kita ni datang daripada Nabi Adam. Okey, dalam Islam kita tahu Nabi Adam kan. Tetapi because of ada pindah silang ni berlakulah berbagai-bagai bangsa sebab genetik material tu sentiasa bercampur-campur. Kalau tak ada ni muka kita ni sebiji macam Nabi Adam. Okey, sebab itulah macam buat percampuran material ni, genetik material ni atau genetik ni supaya kita nampak berbeza. Tak sama sangat. Okey. Okey. So, kita sambung balik. Okey, katakan mana tadi kita berhenti tadi? Okey, bilangan kromosom sel anak. Okey, dekat mitosis kan dia bahagi sama rata. Sebab dia nak sama rata lah. Okey, dia sama rata. So 46 juga dekat mitosis. Tetapi dekat meiosis ni dia bagi separuh. Sebab bagi separuh sebab nanti kan okey, biasakan awak punya kita ada sperm kan? Ni sperm. Sperm kita nak hasilkan genetik kan, kita nak hasilkan anak kan. So nak hasilkan anak kita kena separuh kan. So maksudnya 23 daripada sperm gabung dengan ovum 23 juga. So bila 23 campur dengan 23 awak akan dapat 46. So tak adalah macam 47 ke, manusia kena 46 kromosom, tak lebih dan tak kurang. Lebih jadi Down syndrome, kurang jadi sindrom kita panggil sebagai Patau syndrome. So dan kalau katakan kromosom tu katakan baby yang baru lahir tu nak tengah rahim tu ada 44 kromosom, kita hilang 2 je, kebanyakan tak survive. Sebab dia mesti kena at least lah 46, lebih satu tak apa, kurang satu tak apa. Tapi kalau kurang 2 ni kebanyakan tak survive. Kalau survive pun
lahir kita lahir macam biasa, maybe dalam seminggu 2 minggu mati. Walaupun dalam NICU, dalam NICU lah. So sebab itulah kita kena make sure 46. So bila meiosis berlaku 46 tu masa sel kan ada 4 kan. Okay, dia bagi 2 kan. Meiosis 1 dapat 2 anak. Okay, setiap anak 2 ni bagi lagi 2 dapat 4 sel. So setiap 4 anak sel ni ada 23 kromosom sahaja. Katakan tu kromosom, sekejap mana? Takut awak tak faham kan. Macam ni meiosis ni. So meiosis 1 dia bagi dapat 2 anak sel kan. So dapat tak dia jadi homolog. Homolog tu maksudnya 23 maksudnya berpasangan. So berpasangan kita ada 23 barisan saja. Okey, 23 barisan saja. Lepas tu bahagi separuh dapatlah telofasa. Bila telofasa ni awak pecah 2 dapat 2 anak. Bila 2 anak berlaku, meiosis 2 berlaku. Meiosis 2 berlaku, setiap sel tu bahagi lagi sama rata, which is dapat 4 anak sel induk. Okey, tetapi genetik dia berbeza. Tapi semua ni memang ada 23. So ini katakan ini sperma, dan katakan kalau yang satu lagi tu kita tengok adalah ovum. So 23 campur 23 dapatlah 46. Okey, faham Ada soalan? Ada yang tak faham ke? Sebab takut ada yang pelajar baru, so maybe dia macam agak blur sikit lah sebab dia baru masuk hari ni kan. Okay, so faham Kalau faham, thumbs up. Okay, nice. Okay, so sekarang ni kepentingan mitosis dengan meiosis. So make sure yang ni yang ni sangat penting. At least awak faham. Kalau awak katakan dekat kalau kata by the end of this kuliah ataupun pengajaran ni, awak boleh senaraikan ni tanpa tengok buku pun, dengan memahami konsep yang sama, insya-Allah awak dah faham dah tajuk ni. Sebab yang inilah soalan yang selalu keluar dekat dalam essay. Dia akan tanya, bezakan mitosis dengan meiosis dengan mitosis. So kalau awak faham, berarti awak boleh buat. Okay. So, okay, next. Apa kepentingan mitosis dengan meiosis? Sebab tu setiap Allah jadikan dalam dunia ni, termasuk dalam badan manusia kita ni, mesti ada sebab, ada kepentingan dia. Kenapa awak buat? Okay, contohnya kita tengok pada mitosis. Mitosis, awak tengok kat sini, proses pertumbuhan. Awak tengok kat sini, nampak kan ada bintik-bintik hitam ni kan? Okay, bintik-bintik hitam ni adalah kromosom yang sedang membahagi. Bila kromosom ni nak membahagi, dia akan nampak kan. Saya kan awak tengok lecture sebelum ni kan. Kuliah sebelum ni, kelas sebelum ni kan. Kita nampak kata sel tu punya kromosom tu makin jelas. So bila nak membahagi, dia akan nampak jelas. So kalau awak nampak ni, kalau awak zoom betul-betul dipakai mikroskop yang mahal sikit, kita panggil sebagai elektron mikroskop tu, awak nampak kromosom tu sedang membahagi. Padahal kalau sel biasa awak tak nampak sangat tau sel-sel tengah bahagi. Tapi kalau katakan sel tu sangat aktif membahagi, awak nampak dia membahagi. So kat sini lah. Okay, sebab apa kat sini warna hitam ni? Sebab dekat ujung akar tu nak panjang ke akar kan. So dia kena perlu buat proses pembahagian. Okay, sebab dia nak cari air ni. Mana air? Mana nutrien ni? Dia detect dekat belah kanan dia ada air. So dia ada sensor dia lah. Okay, so dia membahagi, so akar tu akan mempanjang ke sana cari air. Okay. Kedua, menggantikan sel yang rosak dan mati. So bayangkan kalau katakan Allah tak ciptakan mitosis dengan mitosis ni, kita luka je tak boleh buat apa. Kena jahit dah. Jahit dan permanen kat situ je dah terbuka. So sebab tu Allah cipta mitosis berlaku, sebab kita nak gantikan sel yang terluka tadi kan terkoyak kan. So kita nak tutup balik supaya luka tu ditutup. Dan tak adalah berlakunya infection ataupun infeksi, jangkitan kuman. Tak ada berlaku jangkitan kuman, darah pun tak keluar banyak dan sebagainya. So penting mitosis Dapat tak? Ni luka, ni kan dah hilang sel ni dah hilang tau. So mitosis, salah satu sel ni, semua sel ni akan bagi supaya tutup balik tempat yang sama. Supaya jadi sama rata. Okay. Lepas tu, macam mana bakteria boleh membiak? Okay, bakteria ni membiak ada 2 cara. Satu menggunakan, dia kata sac. Tu dalam bahasa sains, depan tu tidak. So tidak melakukan sexual. Macam tu. Dia tak ada pencampuran gamet. Kita panggil gamet sperm tu, sperm ovum tu kita panggil gamet tau. Dalam bahasa sains, gamet.
So tak ada percampuran gamet perempuan dan gamet lelaki ataupun sperm dan ovum, tak ada. So dia macam ni membanyakkan dia punya bilangan dia, keturunan dia, dia buat proses mitosis. Kita panggil sebagai pembiakan seks. So nampak tak? Dia macam ni satu. Nampak tak? Nukleus dia bagi dua dah. Bila bagi dua, dia potong pula cytoplasma dia. Potong, jadilah dua makhluk kat sini. Dua sel. Okay, itu cara dia lah, bakteria membiak. Dengan cara tidak membuat seksual lah. Okay, faham eh? Okay, meiosis pula. Meiosis satu je dia punya kepentingan dia. Satu, nak menghasilkan sperma dengan ovum untuk meneruskan apa? Meneruskan kita punya keturunan. Katakanlah meiosis ni tak ada. Kita tak hidup lah sampai sekarang ni je. Dah, lepas tu dah tak ada offspring dah. So manusia semua pupus. Tujuan kita nak buat meiosis ni supaya kita punya keturunan tu tak pupus. Sentiasa ada je. Contoh macam dinosaur mati-mati semua kan. Dinosaur sebab komet. Kau kan pernah kan komet? Dinosaur dulu kan hidup sebelum Nabi Adam, hidup dinosaur banyak kan. So berlakunya hentaman komet dan semua dinosaur tu mati, tak seorang pun survive. Dan ada seorang survive, tak boleh nak berlaku meiosis berlaku. So tak adalah penerusan offspring ataupun keturunan dia. Satu, that's why dinosaur ni dia dah pupus. Okay, so benda ni lah menyebabkan meiosis ni menyebabkan kita tak pupus. Okay, faham? Kalau faham, thumbs up. Okay, nice. Okay, kita masuk sikit pasal pewarisan. Okay. Pewarisan ni adalah macam mana kita nak kira, kita nak tengok kita nak tengok secara lagi dalam macam mana genetik kita ni dibahagi-bahagikan. Okay, so pewarisan adalah pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anak dia. Itu maksudnya pewarisan. Kita nak wariskan, bukan kita nak wariskan harta saja. Kan? Kita nak wariskan genetik kita ni kepada anak kita juga. Exactly sebiji macam kita, bukanlah exactly tu maksudnya. Contohnya macam saya cakap tadi kan, meiosis tak sama kan? Sebab dia ada pindah silang kan. So that's why kadang-kadang awak perasan kan, kenapa adik-beradik ni seorang tinggi, seorang rendah. Seorang tinggi, seorang rendah. Kan tak sama kan? So macam mana nak tentukan kenapa dia ni tinggi, dia rendah? Kita nak bedah benda tu detail lagi supaya awak faham kenapa benda tu berlaku. So nanti that's why balik rumah nanti awak tengok kat rumah, oh patutlah aku ni tinggi sikit daripada kakak aku, daripada abang aku. Kenapa? Sebab benda ni. Okay, so macam saya nak paskan something ke anak saya, bukan saja setakat harta saja, tapi saya nak pas juga genetik saya kepada anak saya. Contohnya ketinggian saya nak pas kat dia, warna mata saya, warna rambut dan sebagainya nak pas kat anak kita. So kita panggil sebagai pewarisan. So ciri-ciri ini diturunkan dari ibu bapa kepada anak melalui gen. Tahu gen yang kod-kod tu kan, saya kata ada kod-kod tu kan dekat DNA tu. Okay. So sepasang gen berada dalam locus. Okay. Pada locus, kedudukan yang sama pada kromosom homolog mengawal satu traits organisma. Okay. Ni saya lukis dulu. Okay, so awak tahu kan yang kromosom ni dia berpasang-pasangan kan. 1, 2, 3 sampai habis kan. Sampai 23 kromosom tu. Secara total awak campur 46. Tapi dia ada 23 pasangan. Okay, so pasangan tu datang daripada satu daripada mak, satu orang daripada ayah. So macam ni Okay, katakan saya lukis macam ni. Ada gambar ke? Kalau gambar nice. Okay. So awak nampak gambar ni kan? Okay, ada dua genet ni Satu datang daripada mak, satu daripada ayah. Okay. So sepasang gen berada pada locus. Locus tu lah tempat kedudukan. Contohnya macam katakan sini locus, saya warnakan sini, sini sama kat sini. Sini sama kat sini. Sama. Nanti kita bagi setiap section tu kita bagi sebagai locus. Section tu kita bagi sebagai locus. Setiap locus tu ada dia punya spesifik, dia punya keturunan ataupun genetik yang kita nak sampaikan pada anak. Contohnya kaca kat sini kan, locus kalau kita panggil dalam sains, locus kromosom kat sini katakan dia membawa genetik anak, genetik ketinggian, let's say, ni katakan.
So kat sinilah kita bagi sebagai locus. Kita bagi kedudukan setiap genetik tu dekat belakang, dekat dalam kromosom tu sebagai locus. Kedudukan pada sama kromosom homolog mengawal satu trait organisma. Contohnya macam ni Allah. Okay, contohnya macam ni kan. Ni dua kromosom homolog berpasangan Satu ayah, satu mak. Okay, so contohnya lah, ni locus lah, locus 1, locus A, locus A, locus B, locus C, locus D. Okay, kita bagi sebagai kedudukan dia. Katakan locus A ni dia menentukan warna mata anak. Mata orang lah, mata seseorang. Okay, locus B jenis darah. Locus C warna rambut. Locus D jenis rambut. So, dekat yang ayah dengan emak, dia kena locus kena sama. Dia kena locus sama. Kalau kata kat locus A ni warna mata, dia pun kena bawa warna mata yang sama. Dia kena bawa genetik yang sama. Tak boleh tiba-tiba sini locus A ni dia bawa warna mata, tapi locus kat pasangan dia bawa warna warna kulit. Tak boleh. So kalau berlaku macam tu, berlakulah kecacatan dan automatik baby tu tak survive. Baby yang tu tak survive sebab ada berlaku error dalam genetik. Okay. So make sure kita panggil sebagai ni, tempat ni sebagai locus tempat kedudukan dia, dan setiap locus ni menentukan berbeza genetik. Mata, ketinggian dan sebagainya, dan sebelah dia punya homolog ataupun pasangan dia tu kena sama juga. Sini pun warna mata, sini pun jenis darah, sini pun warna rambut, sini pun jenis rambut. Okay, faham Faham? Kalau faham, thumbs up. Okay. So, itu maksudnya locus. Dan ada banyak perkataan baru ni. Pasangan gen yang berada pada locus yang sama, kita panggil sebagai allele. Saya tak tahu bahasa Melayu panggil allele ke, sampai saya panggil dalam bahasa Inggeris allele. Okay, macam ni Apa maksud allele tu pula? Okay, ni memang banyak bahasa-bahasa sains yang awak kena dengar benda baru. Okay, ni kita panggil sebagai locus. Tempat-tempat ni locus Ni locus. Okay, setiap locus tu dia kena ada, kita panggil siapa tadi? Lupa dah apa nama dia. Mengawal satu trait. Okay, dia makan, yang ni warna rambut. Dia kena sama kan? Ini sama. Dan, okay, kalau kata nampak tak? Ni warna rambut daripada ayah, warna rambut daripada mak. Kita panggil tempat dua-dua ni, kita panggil sebagai allele. Faham tak? Allele tu lah dua tempat ni. Kita panggil dua. Kalau satu ni locus. Kalau dua kita panggil sebagai allele. Ni satu allele. Ni dua allele, tiga allele, empat allele. Faham? Okay, saya ulang balik. Okay, setiap kedudukan ni kita panggil kedudukan kita panggil sebagai locus. Setiap kromosom ada mapping dia tahu. Macam kita ada peta-peta. So yang ni locus pertama, locus kedua, locus ketiga dan sebagainya. Locus ni lah kedudukan dia. Okay, so kalau siapa yang pakai genetik dia kena tahu lah dekat locus berapa genetik apa. Dia kena tahu. Okay, so locus A, locus ni. Okay, so setiap ni dia kena sama Kalau sini warna mata, sini pun kena warna mata. Dia tak boleh tiba warna kulit. Dia tak boleh kena sama. Okey, lepas tu ni warna jenis darah, ni pun jenis darah. Okey, kita nampak tak? Okey. Awak nampak ni kan jenis darah ni. Satu allele daripada bapa, satu allele daripada mak. Kita panggil sebagai allele ni. Benda yang sama ni. Faham? Allele tu adalah dua tu. Kalau satu je locus, dua-dua tu allele. Allele daripada mak, allele daripada ayah. Okey. Pasangan gen satu kata pasangan gen pada locus yang sama dipanggil sebagai allele. So ini ni allele. Sebab dia sama kan jenis darah. So allele ayah, allele mak. Okey. Lepas tu allele boleh hadir dalam bentuk dominan dengan resesif. Okey, perkataan baru lagi. Dominan dengan resesif. Okey, awak perasan tak? Okey, kalau katakan mak dia, keturunan mak dia rambut kerinting. Ayah dia rambut lurus. Dapat anak, kebanyakan semua kerinting. Kenapa? Sebab setiap genetik ni, awak nampak yang genetik ni, warna kulit ni, warna mata ni, dia akan, seorang akan jadi dominan, seorang akan jadi resesif ataupun yang tak akan tunjuk diri dia. Resesif tu maksudnya tak akan tunjuk diri dia, dominan dia akan tunjuk diri dia. So contohnya kan, warna mata. Warna mata hitam macam kita ni adalah dominan. Warna biru, mata warna biru adalah resesif. So that's why kalau katakan, let's say lah,
kita kahwin dengan Mak Saleh, kemungkinan anak kita kebanyakan semua warna hitam. Sebab genetik warna hitam ni dia kuat, dia akan tunjuk diri dia dulu. Macam tu. Itu kata dominan. Kalau dominan sebenarnya dominan tu macam dia berkuasa. Dia yang dominan, seorang lagi resesif. Mata biru ni dia resesif. So that's why kalau awak dapat anak yang warna mata biru juga, awak kena kahwinkan orang lelaki warna mata biru dengan mak mata biru, insya-Allah anak dia semua mata biru. Kalau awak kahwinkan mata biru dengan warna hitam, kemungkinan akan dapat warna biru satu, tapi ada kemungkinan tak dapat langsung sebab warna hitam ni dia menyelah lagi. That's why satulah sekarang ni awak tengok kan, dekat populasi dunia kita kan, kebanyakan mata adalah warna hitam sebab dia adalah dominan. Nampak dominan je, nampak je hitam, dia akan menguasai, warna hitam akan menguasai sebab dia akan terselah dahulu. Okey, faham Okay, so kita akan ada dominan, allele ada dominan dengan resesif. So allele dominan ni dia akan memamerkan ciri yang dikawalnya. Dia akan tunjuk dulu. Kalau resesif ni dia tak ada. So kita akan tulis genetik dia ni. Awak tengok ni genetik dia. Kalau ini A besar, ni A kecil. So maksudnya ini dominan, ini resesif. Kita akan tulis dalam sains, kita akan tulis A besar ni lah dominan. Dia akan bagi tahu lah, dia takkan bagi orang macam awak kena decide rambut hitam dengan rambut perang ni macam satu yang ni. Taklah. Soalnya dia akan soalan, dia akan bagi tahu rambut hitam adalah trait dominan. So awak dah tahu lah itu dominan, hitam rambut dominan. Okay, so rambut dominan, katakan warna mata kan. Iris hitam, nampak? Iris biru resesif. So katakan sini warna mata. Kalau warna mata kita kata dia genetik sebagai A besar atau A kecil. Tak kisahlah huruf apa pun. Yang penting dia satu, kalau dominan kena besar, resesif kena huruf kecil. Okey. So inilah trait dominan dengan resesif. Rambut hitam dengan rambut perang. Sebab itulah kalau awak perasan rambut hitam ni kebanyakan dekat dalam dunia ni rambut hitam. Ada juga rambut blonde tapi jarang kita jumpa sebab trait dia dominan, dia menguasai. Apa-apa kahwin, kalau awak kahwin dengan orang putih ke rambut dia blonde ke atau perang pun, anak awak insya-Allah warna hitam juga sebab trait dia dominan, dia kuat. Okey, penglihatan normal dengan buta warna, cuping telinga bebas dengan cuping telinga melekat. Macam ni saya ni bebas sikit sebab tu ke depan sikit. Kalau ada yang awak nampak dia macam ke belakang, terlekat belakang. Okey. So kalau awak katakan awak kahwin dengan lelaki macam saya kan, telinga saya capang sikit kan. So kalau kahwin dengan orang lelaki yang telinga capang sikit, anak dia kemungkinan akan capang. Sebab cuping telinga bebas. Okey, lepas tu boleh menggulung lidah macam ni. Saya boleh gulung lidah. Okey, kalau katakan tak boleh gulung lidah tu maksudnya dia resesif lah. Sebab mak dengan ayah dia tak boleh nak gulung lidah. Iris mata hitam dengan mata biru. So mata hitam lebih dominan. Dan mempunyai lesor pipit dan tiada lesor pipit. So kalau ada lesor pipit tu biasanya dia sebabkan trait dominan. So inilah genetik yang sedikit sebanyak. Ni bawa sikit ni, ada banyak genetik yang kita kena tahu. So tapi awak tak tahulah. Benda-benda yang kalau orang pakai genetik dia kena tahu. Warna kulit, bulu mata lentik tak lentik lah. Semua benda. Semua information tentang diri kita tak satu pun nak tinggal daripada DNA tu. Semua sebiji, semua cukup dalam 23 set kromosom tu. Okey, faham Berapa dah? Okey. So faham Okey. So mekanisme pewarisan. Sebabkan kita start lambat sikit kan, lepas tu ada glitch ataupun ada sedikit sedikit problem tadi kan. So kita habis lambat sikit. Okey, so far faham tak ni? Faham? Ada soalan? Kalau kawan tanya ke, mungkin tiba-tiba fikir kan macam kenapa tak macam ni, kenapa tak macam tu, kenapa tak macam ni, macam tu. Macam lah. So ada soalan? Kalau ada soalan, boleh komen. Kalau malu nak buka suara, boleh komen. Saya bagi awak seminit. Okay, tak ada tak sampai seminit lagi sebenarnya. Okay. So, saya recap balik apa yang kita belajar hari ni sebelum kita masuk sikit lagi. So hari ni awak belajar perbezaan mitosis dengan meiosis. Awak penting kena tahu sebab ini selalu famous keluar soalan SPM.
Dekat bagi lagi bahagian AC. So AC ni banyak tau markah, kadang 8 markah. So kalau awak tak tahu ni habis 5 markah, 8 markah awak gone, bye bye. So at least awak kena tahu. So macam mana awak nak tahu benda beza ni, awak kena faham konsep, awak kena hafal dulu mitosis tu apa, yang ni. Mitosis tu apa, meiosis tu apa, awak kena faham dulu yang ni, baru awak boleh bezakan dia. Lepas tu awak belajar kepentingan mitosis dengan meiosis. Lepas tu awak belajar pasal pewarisan. Pewarisan ni ada banyak benda term-term, tema-tema baru yang awak belajar. Contohnya pasal locus. Locus ni adalah kedudukan. Setiap kedudukan ni. Lepas tu kalau katakan kita kedudukan dua-dua ni kita sebagai allele. Lepas tu satu dominan, satu resesif. Dominan tu yang akan terzahir, dia akan ciri-ciri dia akan dipamerkan menutup kesan allele resesif. Huruf besar, kita akan tulis huruf besar dan huruf kecil resesif. Okey. So sekarang ni kita akan masuk sikit lagi. Macam mana kita nak buat? Ni awak nak kena pecah-pecahkan, awak ada tentukan anak ada ni tinggi ke rendah ke macam mana? Kita akan belajar ni. Okey, so nama dia lah mekanisme. Macam kita buat mekanisme pewarisan. Kita nak lukis benda ni kena banyak lukis. So benda ni memang of course lah. Bila lukis ni banyak keluar exam. Paper 2 especially. So awak tak tahu lukis ni memang tak ada apa lah. Kita cuba. Okay, mekanisme pewarisan. Okay, inilah nama atuk. Dia lahir daripada 1822 hingga 1884. Umur dia 62. Meninggal lah. Okay, so ni atuk dia kita panggil sebagai apa nama dia? Gregor Mendel. Saya tak tahu nama Gregor, tapi saya dengar Mendel tu saya dah tahu nama dia. Memang dalam sains, especially dalam biologi, memang nama dia terkenal, Mendel. So Mendel ni, dia yang start, dia belajar genetik, tapi dia yang start. Boleh tahu tentukan yang ni akan dapat anak lelaki ke, anak perempuan, yang ni genetik tinggi ke rendah ke, dia yang start dulu. Okay, so orang pertama yang menemukan mekanisme pewarisan. So apa yang orang buat, apa yang dia buat, dia menggunakan pokok kacang P untuk kacukan monohybrid. Okey, kenapa monohybrid tu maksudnya dia hanya tengok satu genetik saja. Dia tak tengok dua genetik. Maksudnya kalau dia nak kaji tentang warna ram mata, dia kaji warna mata je. Monohybrid. Mono tu satu Monohybrid. Dia kaji pasal mata-mata je. Okey, kalau sebenarnya dia ada dua prinsip lah. Satu prinsip lagi yang tak masuk syllabus ni, dia buat dua tau, dihybrid. Maksudnya dia akan comparekan atau bandingkan dua genetik. Maksudnya warna mata dan juga warna jenis darah, warna rambut. Macam dua-dua sekali. Tapi yang untuk punya awak punya syllabus, awak just tahu satu genetik saja. Okay. Okay, so generasi pertama hasil kacukan kita bagi sebagai generasi filial pertama. Okay, nanti saya akan terangkan apa maksud ni. Apabila individu family, F tu family family satu dikacukkan, generasi filial kedua dihasil. Okey, tak apa, yang ni kita akan lukis. Okey, yang term baru lagi awak kena tahu, genotip dengan fenotip. Okey, saya nak hafal G. G tu gene. So gene tu dalam diri awak, genetik, dalam DNA tu. So genetik ni awak tak nampak dalam genetik awak. Dalam badan kita ada tahu. Contoh macam ni kan. Katakan A besar, mana ketinggian tak ada lah. Katakan ni gene. Okay, gene sekejap gene. Okay, so kita panggil genetik A besar, A kecil sebagai genetik. Genotip. Benda yang dalam sel tu, kita tak nampak. Tetapi kalau fenotip, F kan, physical. Benda tu nampak badan kita. Nampak? Contohnya saya genetik ni, saya tak tahu. Saya ni ada genetik tinggi ke rendah, kita tak tahu. So, kena kajilah dalam sel tu. Tetapi awak boleh, kalau fenotip ni adalah benda yang terzahir kat badan awak. Awak nampak saya tinggi ke rendah, kulit hitam ke tak hitam. Tapi kalau genetik ni dalam tu, kita tak nampak. Okay, kita kena buat eksperimen baru nampak. Okay, tak apa, saya akan tunjuk awak gambar dulu. Okay, so soalan ni famous. Ya, awak kena okay, macam ni kan. Nanti kita buat. So awak tengok betul saya buat. Okay, first soalan dia akan bagi macam ni. Dia akan cakap lah mana lebih ni. So beliau telah mengkahwinkan pokok kacang P tulen tinggi. So maksudnya
dia punya simbol tu adalah T besar, T besar. Sekejap. Kenapa T besar, T besar? Kenapa T besar, T besar? Sebab dia nak kaji pasal ketinggian. So saya tulis T lah. Ketinggian, tinggi, tinggi, tall. Okay, tinggi. So dia kata kacang tulen tinggi. Maksud tinggi ni adalah, sekejap Allah. Okey, kalau ketinggian ni awak kena tahu juga nanti, sebabkan soalan ni dia tak bagi tahu yang masa tu dominan, masa tu resesif, betul kan? Okey. So masa tu dominan dengan resesif, kita tengok T besar, T besar, T besar maksudnya tinggi adalah dominan, rendah adalah resesif. Nampak tak? T kecil ni, nampak tak? Ni pokok tinggi kan? Ni pokok rendah. So dia tulis T besar maksudnya genetik dia T besar ni maksud genetik dia dah tulen tinggi. Kalau macam ni, kalau macam ni, tulen rendah. Kalau macam ni, T besar, Allah. Kalau katakan T besar, T kecil. Ni tulen tak? Tak tulen. Sebab ada genetik tinggi, ada genetik rendah. So, awak rasakan kat sini, pokok ni dihasilkan pokok ni tinggi ke rendah? Cuba komen kat bawah dalam tu. Yang saya tulis ni tinggi ke rendah? Dia punya pokok ni, kalau saya ada genetik ni. T besar, T kecil. Tinggi ke rendah? Cuba komen. Tinggi, okey bagus. Sebab T besar, T kecil. So, T besar ni lah dominan. T kecil ni adalah resesif. So, dominan ni akan menguasai genetik seluruhan tu. Okay, faham Dia akan menguasai genetik keseluruhan tu. So, ni akan jadi tinggi. Tapi dia tak tulen lah sebab dia ada kecil. Ada kecil ni. So, maksudnya dia tinggi tak tulen. Dia tinggi campuran. Satulah saya kata, kacang tulen tulen tinggi dengan pokok kacang tulen pendek. So dengan syarat T besar, T kecil, T kecil. Okey. So satu daripada mak, satu daripada ayah, satu pada mak, satu pada ayah. Okey. So bila katakan pokok ni dia nak kahwinkan maksudnya nak bersedia untuk membuat persenyawaan. So dia berlakunya meiosis 1 dan 2, dapatlah T macam ni berpisah. Okey, faham? Berpisah. Okey, kelat tak lah kan? Okay, so dia berpisah. Okey. Sama juga yang pendek ni, pokok pendek ni, T kecil dia berpisah sebab meiosis. Okay. Kita just tengok satu sahaja genetik tau. Sebenarnya banyak jenis genetik kita akan, kalau awak belajar biologi kan, dia banyak lagi, dia ada T besar, tinggi, kalau warna kulit W. So banyaklah benda bersusun lah, tapi sebabkan awak punya syllabus sajalah belajar mono tu lah satu. So kita just tengok satu genetik je dan satu masa. Faham? Maksudnya kita akan tengok satu genetik saja dalam satu masa. So sekarang kita tengok genetik ketinggian. So kita tengok ketinggian je, kita tengok warna mata tu tengok ke tepi. Kalau tak nanti pening kepala. So sekarang ni dia nak tengok pada ketinggian saja. So tengok genetik dia T besar sebab dia tulen tinggi. Yang ni tulen rendah, T kecil. So proses meiosis dia pisah dua dan awak kena buat macam ni. T besar dengan T kecil. Ya. Okey. T besar kahwin dengan T kecil dapat T besar T kecil. T besar kahwin dengan T kecil dapat T besar T kecil. T besar lawan T kecil dapat T besar T kecil juga. T besar kahwin dengan T kecil dapat T besar T kecil. Okey, so genetik semua ni walaupun ada T kecil semua ni, sebab yang ni T kecil ni kan resesif. Yang T besar yang akan tunjuk diri dia, betul tak? So awak nampak ni pokok tinggi. Sebab yang T kecil ni dia resesif, dia tak akan tunjuk diri dia sebab dia malu-malu. So anak dia ni akan menghasilkan pokok semua tinggi, tapi tulen ke tak tulen? Lu komen, tulen ke tak tulen? T kecil ni. Tulen tinggi tak? Tak tulen. Betul? Sebab tak tulen sebab ada campuran dah T kecil.
Okey. So inilah kita panggil sebagai mekanisme pewarisan. Okey, so far faham ke? Okey, ni last. Okey, last. Okey. Katakan dekat exam dia bagi gambar macam ni. Dekat exam suka famous question, suka tunjuk macam ni. Okey, cuma satu je dia tak bagi tahu kat sini adalah yang mana satu. Okey, kalau kat sini awak nampak dah kan? Dia kata pokok kacang P tinggi, pokok kacang P tinggi. Okey, yang nampak ni Sekejap, sorry. Yang ini adalah family pertama Family pertama. Lepas tu dia buat lagi T kecil, T kecil. Dia sambung balik, dia kahwinkan antara sama anak ni. Ni kahwin dengan ni. Ni kahwin dengan ni, ni kahwin dengan ni, dapatlah berapa dapat. So macam nak buat? Saya buat kat sini So T besar, T kecil. Nampak T besar, T kecil. Okay. Lepas tu yang ni yang ni kahwin dengan yang ni. So dapat T besar, T besar. Yang ni kahwin dengan yang ni, dapat T besar, T kecil. Okay, lepas tu T kecil kahwin dengan T besar, dapat T besar, T kecil, T kecil, T kecil dengan T kecil, dapat T kecil, T kecil. Okay, so anak yang pertama ni dapat apa? Besar, tinggi ke rendah? Tinggi, sebab dia dominan T besar, T besar. Tapi dia tulen. Sebab dia dua-dua T besar, tinggi. Kalau yang ni, dia tinggi tapi tak tulen. Sebab dia ada T kecil kat sini. Sebab T besar, tinggi adalah dominan. So, tinggi juga. Yang ni pun tinggi juga. Yang ini je rendah. Sebab T besar tak ada. So, bila tak ada T besar, T kecil, dia akan tunjuk diri dia. Dua-dua kecil, so dia akan tunjuk diri dia. So, inilah hasil Mendel tadi buat eksperimen. Okay? So saya tak sama lah sebab banyak sangat ilmu awak belajar kat sini kan. Screen mati tak apa. Screen terpadam tak apa kan. Dia stay on kan. Okay. So saya bagi summary sikit tentang mekanisme pewarisan ni. Mekanisme pewarisan ni dibuat oleh Gregor Mendel ni. Okay, Gregor Batuk ni, dia yang start dulu buat mekanisme pewarisan ni. Macam nak bagi-bagi ni. So dia buat apa? Dia buat dengan menggunakan pokok kacang P yang tulen. Tulen tinggi, tulen rendah. Okay. So dia kacukkan, kahwinkan, dapatlah family pertama. Okay. Lepas tu anak-anak dia tu, dia kahwinkan sama-sama anak-anak, dapat family kedua. Okay. So bila dia buat macam tu, dia nampak eksperimen dia buat maksudnya biji menjadi. So satulah dia buat eksperimen ni. Dia buat eksperimen ni menjadilah maksudnya. So dia kata family 1, family 2. So dia tengok anak ni ada yang campur tinggi, rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah. So dia buat gambar ni, dia nampaklah. Tinggi, rendah. Okay. So faham So bila dia buat proses ni, dia buat macam dia anggaplah T besar, T kecil, lepas tu dia dapat anak sebiji macam tu. So memang dia punya eksperimen ni menjadi. Okay. So awak kena tahu genotip dengan fenotip. Okay. Yang kita tulis T besar ni adalah genotip. Dalam sel tu kita tak nampak. Tetapi kalau fenotip, physical F. Physical. So awak nampak ni tinggi, ni rendah. Okay, saya ulang balik. Genotip dengan fenotip. Genotip, gene dalam tu dalam badan kita. So T besar ni kita pakai genotip. Benda yang tak nampak. Awak nampak ke dalam lalu awak nampak dalam sel, ni T besar, T kecil, tak nampak. So kita tulis benda T besar ni adalah kita punya kefahaman kita. So genotip dalam sel tak nampak. Tapi awak nampak kan pokok ni tinggi, pokok ni rendah. So inilah kita sebagai fenotip, physical. Kita nampak ciri fizikal dia. Okay, ni T besar ni genotip. Bila berlaku meiosis, pecah dua, lepas tu kita kahwinkan. T besar, T kecil, T besar, T kecil, dapatlah T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dapatlah 100% anak dia tinggi. Okay, lepas tu ambil anak dia ni, kita kahwinkan lagi sekali.
anak dia kita kahwinkan anak dia sama dengan anak dia yang tinggi sama dengan tinggi, kita buat proses yang sama, nampak tak ada yang rendah. So maksudnya anak dia ni tinggi dia tak tulen sebab ada rendah. Ada seorang rendah. So maksudnya anak dia ni membawa genetik rendah tapi anak dia tinggi sebab T besar T kecil ni. So anak dia akan jadi tinggi lah. So bila anak dia kahwinkan lagi anak dia daripada macam ni, awak akan jumpa nampak dia rendah satu. So, bila rendah satu maksudnya dia ni tak tulen. Dia tinggi yang tak tulen. So maksudnya ada resesif dalam badan dia. Yang menunjukkan bila dia T kecil baru nampak dia rendah. So that's why awak perasan, ni benda ni yang saya mengexplainkan. Awak perasan tak? Kadang-kadang atuk awak ni dia tinggi. Lepas tu bila kat mak awak je rendah. Lepas tu bila capai awak pula tinggi. Macam, kenapa macam ni? Inilah explain dia. Okay, mungkin atuk awak tu tinggi dia tinggi tulen. Bila kahwin dengan bapa kita seorang jadi dengan bapa orang lain, lepas tu bapa kita rendah, lepas tu dapatlah anak yang tinggi, anak yang kira tinggi. So macam nampak tak? Bapa kita rendah. Sekejap aku pening lah. Sekejap sini. Atau dia tinggi, tulen. Okey, tulen. Lepas tu dia dapat anak, seorang anak tinggi rendah. Lepas tu bila kahwinkan dia macam skip. Anak bapa tu tinggi, lepas tu mak dia rendah. Lepas tu tiba anak cucu dia tinggi pelik. Sebab benda ni. Dia ada hidden T kecil kat situ. Okey. Ada macam benda yang terselindung which is T kecil ni. Okey, ada soalan sebelum kita habis? Ada soalan? So, hari ini saya sarankan awak untuk banyak-banyakkan lukis benda ni. Dan juga saya sarankan awak untuk lukis ni. Awak make sure awak kena pandai lukis. Sebab kadang-kadang dekat soalan SPM dia suruh awak lukis. So kena lukis Dia soalan esei. Lukis mitosis punya proses. Soalan esei. So awak kena lukis, okey ada profasa macam ni, mesafasa macam ni. So basically technically kalau awak lukis, insya-Allah awak ingat. Okay. So yang ni awak kena pandai lukis. Yang ini make sure awak hafal ataupun fahamkan kenapa macam ni berlaku. Dan yang ini pun penting juga. Ini soalan bulat-bulat je. Pewarisan ni lah soalan paper 2. Dia suruh awak lukis. Ni. Ni pun perlu juga keluar kat essay ataupun paper B, section B. Dia suruh awak, dia bagi gambar kosong macam ni. So nak tengok awak pandai tak T kecil terbesar, T kecil terbesar ni. Okay. So ada soalan? So minggu lepas kita akan ulang balik benda yang sama juga. Saya akan revise balik supaya awak lebih ingat. Tapi make sure lah balik rumah ni awak baca balik. So kalau awak balik rumah ni baca, minggu lepas saya ulang balik, dah 3 kali awak dapat. So manusia, kita ni nak belajar ni, awak nak make sure awak boleh ingat, awak kena ulang banyak kali. Dalam segi sains pun kena ulang banyak kali. Macam saya kan, saya boleh ingat kan. Bukan saya belajar hari semalam je, tak. Saya dah belajar masa kat SPM, dah ulang SPM macam nak menangis sebab SPM. Saya ambil biologi. Lepas tu kat matrikulasi saya belajar lagi. Lepas tu belajar degree saya belajar lagi. Dah 3 kali ulang benda yang sama. So sebab itulah saya ingat. So awak pun kena juga benda yang sama. So minggu ni awak belajar benda baru. Saya tahu benda baru macam, benda ni awak macam tak faham sangat lah. Kan? So balik rumah, baca balik. Ingat balik sebab kenapa kena balik rumah ni, bukan balik rumah, awak kat rumah pun kan. Dekat rumah ni, balik malam ni awak baca balik. Sebab saya tak nak nanti bila awak ulang kaji 2 hari 3 hari lepas tu, awak tak ingat langsung apa saya cakap. Macam, ini apa benda tak ingat lah, tak ingat langsung ni. Kalau awak ulang kaji malam ni, awak macam ingat sikit cakap, yang ni resesif ni, resesif ni. Macam, at least awak ingat. So bila awak dah ulang malam ni awak ulang sekali. Esok awak nak bacalah. Lepas tu minggu depan saya ulang balik. Saya cerita balik yang benda macam ni 2 kali dah dapat. So dah dapat 3 kali awak dapat. So 3 kali ulang, 3 kali dah faham. 3 kali awak ingat. Okay? So yang cuba ulang kaji Alright, tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, saya tamatkan macam itulah. Tamatkan pembelajaran sini. Assalamualaikum.